Ya Gamil. Gamil. Selamat datang ke YouTube channel Maui World TV. Ciao. Belum lagi. Baru dah ciao. Yang belum subscribe tu subscribe lah. Korang share sikit kan. Bagi kita orang semangat sikit nak buat konten kan. Korang ni tak support lah. Komen lah. Support sikit. Iklan tengok. Jangan skip. Payung kita orang sikit. Bermodal ni semua ni. Nak beli ni Saramonic ni, kamera tu nak bayar orang pegang kamera ni. Nak edit lagi, modal. Tengok iklan tu sampai habis. Okey, video kali ni sebenarnya kita nak share lah. Ada sedikit program, santai punya program, di mana ada sahabat-sahabat kita dari Jemaah Tabligh nak ziarah ke rumah inilah malam ni ya. Bagus lah Mawi. Sebab sebenarnya Jemaah Tabligh tu nak ajak Mawi keluar, tapi Mawi raikan dia. Siap buat makan-makan Mawi. Okey tu. Terbalik. Terbalik. Tabligh. Siapa yang tabligh ni? Siapa yang tabligh? Kau ke dia? Dia orang. Dia orang Jemaah lah. Okey je kan. Okey. Kita tengok nanti siapa agaknya tetamu-tetamu kita. Dengan hebat-hebat. Aku berjalan mencari-cari si bintang hati. Katanya dia tersembunyi, rupa-rupanya dia ada di sini. Selama ini dekat di hati, tetapi aku buat tak peduli. Selama ini hanyalah mimpi, kini dia jelma dalam reality. Tersingkap rahsia, adu asyiknya, aku bagaikan tiada. Aku tenggelam dalam cintamu, dalam rindumu, aku bagaikan geluh. Oh cahaya, oh malaikat, bawalah aku, oh bersamamu. Oh cahaya, oh malaikat, wahai sayangku. Oh cahaya, oh malaikat, wahai ratuku. Bawalah aku bersama kasihmu, aku tak mahu berpisah. Bawalah aku bersama cintamu, kekal selama-lamanya. Sulaiman untuk bacakan doa kita. Duduk atas. Usia hebatnya. Air sikit. Ingat nanti baru tadi. Doa apa? Begitu dulu dong. Ada apa doa selamat? Doa selamat ya, insya-Allah. Nah, makanya hadirin sekalian, ini usaha yang paling urgent, yang paling penting. Tampaknya seperti cakap anak kecil, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, selain Allah dikuasai. La ilaha illallah. Siapa itu makhluk selain Allah? Selain Allah tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa bagi manfaat, mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Tak ada yang bisa bunuh kita selain Allah. Tak ada yang bisa matikan kita selain Allah. Seluruh manusia berkumpul hadirin sekalian. Malaikat, jin kemudian berupaya untuk mematikan satu orang manusia, tak akan mampu tanpa izin Allah. Begitu juga sebaliknya, seluruh manusia mau selamatkan kita, tak akan mampu tanpa izin Allah. Jadi apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Maka kalau iman di hati kita itu sudah masuk, aman. Abang tahu? Ayam itu tak akan mau masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalam kandang. Nah, jadi bagaimana supaya ayam tadi masuk ke dalam kandang? Keluarkan musang dari kandang ayam, dibersihkan musang tadi, nanti ayam akan masuk dengan sendirinya.
Maka sekarang semua yang hadir, kakak-kakak, abang-abang, saudara-saudariku semua, bersihkan hati dari makhluk. Dunia di tangan, di hati jangan. Ya, dunia di mana? Tangan. Dunia di tangan, di hati jangan. Kereta di garasi jangan masuk hati. Jangan masuk hati ya. Maka sekarang saatnya kita keluarkan makhluk. Insyaallah semua ya. La ilaha illallah. Itu saja yang saya ingatkan. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Dan di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kenapa hari ini iman kita turun naik, Bang Ali? Karena kita tidak istiqamah bicara kebesaran Allah. Kadang bicara kebesaran Allah, kadang bicara kebesaran bapakku, abangku, pamanku, kawanku, aku. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka sekarang kita berdoa hadirin sekalian, semoga Allah bersihkan hati kita dari makhluk. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya awwal al awwalin ya akhir al akhirin ya dzal qatimatin ya rahim al masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, terimalah amalan kami yang sedikit ini ya Allah. Kami malam ini berjumpa karenamu ya Allah, dan sebentar lagi kami akan berpisah karenamu ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang saleh nanti di syurga. Jumpakan kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sahabat, sahabiah, dengan ummahatul mukminin di syurga nanti ya Allah. Antar nabi ke dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sebelum tu, saya nak kena panggil tuan rumah dulu untuk bagi kau ucapan. Saudara Asmawi Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya pada semua yang sudi datang malam ni. Pengacara, terima kasih Nas, sponsor. Sebab dia tak pernah tanya payment. Ikhlas dia lain, tinggi ya. Brother EJ kita yang susun benda ni sebenarnya dari minggu lepas lagi. Ya memang kalau tauhidnya Allah lah, ya kan. Tapi kita sesama kita EJ lah yang susun dengan saya. Dia call saya, WhatsApp saya, kata nak datang ziarah. Alhamdulillah. Terima kasih juga pada Pak Dery yang saya kira sanggup mengorbankan konsert dewa pada malam ni. Terima kasih Pak Dery. Ini kalau untuk family saya yang selalu buka lagu orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Itulah penyanyi, komposernya, penyanyi ada situ. Okey. Ayanda, dia Sam. Terima kasih. Enggak. Itulah dia tak sihat pun datang juga. InsyaAllah kita doakan Asyu. Asyu. Abang Ali pun ada, Abang Ali. Alhamdulillah Abang Ali. Saya tengok juga dia jauh. Nampak okey Abang Ali ini. Dah fresh, alhamdulillah. Abang Zul, terima kasih juga sudi datang. Kita ada wakil daripada Munsyid Malaysia, Razin. Terima kasih Razin. Terima kasih banyak. Dan semualah sahabat-sahabat semua yang sudi hadir pada malam ni. Terima kasih. Apa-apa pun lepas ni FBI dulu. Lepas ni FBI dulu. Kita akan pasangkan lagu baru dia. Tajuk dia Terima Kasih Allah. Lepas tu kita akan review lagu tu. Tak apa, kita jujur je. Tak payahlah review. Tak payah review. Okay. Kita nak tahu lah lagu tu cerita dia pasal apa semua, kenapa nak menyanyi semula. Sampai lah syuk. Sampai syuk kita sama-sama. Boleh ya okey. Jadi dengan itu, dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya menjemput Engkau lenyapkan segala rasa ini. Jangan kau butakan mataku kembali. Setelah engkau nyatakan cinta sejati hingga ku mabuk hakiki. Malaikat
segala hormatnya, saya nak mempersilakan brother FBI, Aki FBI. Jom kita sembang sama-sama sebelah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Okey, saya sebenarnya segan nak bercakap depan insan-insan yang hebat ni ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas jemputan tuan rumah, iaitu Tuan Mawi kita yang sudi untuk menganjurkan majlis, dan Tuan Anas kita, Alhamdulillah, yang masih belum tahu kami bertiga dah ada di konti bersama-sama bertiga insya-Allah selama 4 minggu 4 minggu sebelum saya akan berangkat ke Tanah Suci sekali lagi insya-Allah selama 3 minggu. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan. Amin. Dan sesungguhnya pertemuan kita pada malam ini adalah atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah kita, kerana saya sendiri pun rasa macam dah lama sangat dah nak bertemu bersua muka dengan Pak Dery Sulaiman kita. Sebenarnya terlampau ramai dekat sini, ramai lagi yang telah saya bertemu, dan tuan-tuan semua telah menjadi asbab kepada saya untuk berada di jalan usaha ni, usaha agama. Alhamdulillah, kerana 2 tahun lepas bagaimana sahabat-sahabat saya di sini macam Abang Ali dapat tengok saya ketika itu dalam keadaan yang saya sendiri tak tahu di mana saya. Allahu Akbar. Maka Allah lah yang temukan saya bersama dengan tuan-tuan yang mulia, dan saya mengharapkan yang Allah kekalkan saya di jalan ini insya-Allah bersama-sama tuan-tuan semua insya-Allah. Amin ya Allah. Dan kita sendiri pun rasa macam kita perlukan sahabat-sahabat sebegini, dan semoga Allah terus pilih kita untuk terus bersama-sama untuk menjalankan usaha ini insya-Allah. Maksudnya FBI, kita pun nak tahu juga yalah, orang tahu FBI ni sudah berhijrah lagi, penghijrahan tu kan. Dulu teruk sangat ke FBI? Taklah, maksudnya nak tahu juga apa kenapa sampai kata nak berhijrah tu kan. Dulu kita ni semua Tak jumpa jalan pulang ke dulu kan? betul. Sebenarnya kita ni semua bukanlah teruk sangat. Tapi dalam masa yang sama kita pun manusia biasa, kita hamba-nya yang lemah. Dalam perjalanan kita, kehidupan kita ni adalah jalan-jalan yang kita lalui itu menyebabkan kita terpesong sedikit, terlalai seketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berada dalam keadaan yang kita lalai tu, sebenarnya kita tak sedar, kita rasa kita okey. Jadi bila yang nak menyedarkan kita, yang nak bagi tahu kita yang kita tak berapa nak okey tu, siapa lagi kalau bukan Allah? Allah saja yang boleh membawa kita ke jalan yang sebenar saja. Betul. Dulu jalan tu bagi saya bukanlah teruk sangat, tapi tak berapa nak benar lah. Jadi waktu tu dia ada macam petanda ke? Macam kata Allah memberitahu kan? Ya, benar. Dia ada petanda ke macam Bila Allah ni dia nak bagi tahu kita, dia nak mendekatkan kita dengan dia akan bagi kita ujian. Ni nak dengar ni, Dia ni bagi nak dengar. kita ujian. Dia bagi kita kesusahan, dia bagi kita musibah. Itulah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang saya dapat adalah saya mengalami fasa yang saya tak boleh tidur. Ni yang kita nak tahu ni. Saya tak boleh tidur. Jadi bila saya tak boleh tidur ni, siang malam pagi petang, cuba usaha untuk tidur tapi tak dapat. Berapa lama tak tidur tu? Maulana, bukan setakat semalam 2, tapi saya mengalami masalah tidur saya 5 bulan 4 hari. Bulan sendiri. Oh ni. Asbab Ni lah. saya tak tahu 5 bulan bagaimana saya nak buat ini. Bolehlah dapat tidur tu sekejap sangat. Tapi lepas tu terjaga, dan saya asyik dalam keadaan yang resah, susah hati, menangis, tak berhenti-henti. Time itulah rasa macam ya Allah,
Ada banyak hilang. ada dia flashback, terlampau banyak flashback. Banyaknya dosa-dosa aku. Allah bagi nikmat hidup. Banyak throwback lah. Banyak throwback. Tak ada siapa pun yang boleh saya mengadu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira tempatku mengadu mengharap simpatimu. Itu lirik tu. Berikan aku kesempatan. Itu sebenarnya menggambarkan keadaan saya di dalam fasa itu. Kerana apabila kita tak boleh tidur, orang lain tidur, kepada siapa lagi aku nak mengadu? Kepada yang memberikan aku tidur tu. Sebab rasa macam inilah dia jalan yang boleh membawa aku ke landasan yang betul. Baik, bila cerita pasal rasa ni orang yang melalui saja yang akan merasainya. Jadi selepas 3 hari tadi, yang mula-mula lah selepas 3 hari, IBI kata IBI dapat merasai satu dunia lain lah. Betul? Perasaan itu. Boleh gambarkan tak perasaan itu macam mana? Allahu Akbar. Nak gambar kena keluar 3 hari. Ya. Okay. Dia 3 hari yang kita patut ada masa itu adalah sebenarnya hari-hari yang patut kita lalui setiap hari di dunia. 3 hari itu kita patut lalui setiap hari. Jadi itulah dia. Apa tu? Nikmat yang sebenarnya apa yang patut kita lakukan dalam hidup kita seharian. InsyaAllah kita cuba bagi di RC tak? Ya kena. Ayah anda. Ayah anda sila ayah anda. Depan ayah anda. Assalamualaikum ayah anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Saya nak tambah sikit lah pada Boleh anda. Sila ayah anda. Memang pun. Abang Fadil apa FBI je. IBI. Abang Fadil. Dia sebenar Mawi nak keluar ni dia apa nak rasa macam hari ni lah. Mawi Anas tak pernah makan durian. Betul. Macam mana kami yang makan durian ni nak cerita tentang nikmat durian. Betul. Dia akan hanya Mawi Anas akan hanya rasa nikmat bila makan. Macam tu jugalah keluar 3 hari. Betul. Dia tak akan nak cerita memang. Rasa tu tak boleh Betul. Orang tanya lah, Abang Syed, nak keluar ni apa syarat dia? Abang Syed Atuk Syed. Nak keluar apa syarat dia? Apa nak syarat dia? Senang ya? Kau boleh makan? Boleh mana? Boleh. Tidur? Boleh. Okey, let's go. Kita kalau aku keluar 3 hari, Masya Allah, rumah ada, kereta ada, peti ais ada, lepas tu bagi ATM lagi tu, ATM card lagi. Ayang ni ATM. Ayang tak lah apa mana ATM. Allah tempat minta. Jadi ayang kalau nak pergi cucuk, minta Allah dulu. Baru cucuk. Cucuk tengok beribu-ribu duit kat dalam. Tabligh ni sebenarnya bukan kita satu kumpulan, satu persuatan. No. Kerja ni, tabligh ni adalah kerja kepada semua orang Islam. Sebab ini sunnah Nabi. Jadi siapa orang kerja tabligh, saya kadang-kadang saya risau tak, kau nak marah biar marah, aku cukup dekat kau, janganlah sebut tabligh. Sebab bila dia marah tabligh, dia telah marah apa? Satu sifat Rasul. Berat tu. Sebab tu Maulana Ilyas yang hidupkan usaha ni, dia tak panggil nama ni nak tabligh, dia panggil dia nak usaha atas iman dan amal. Sebab dia takut kalau panggil nama tabligh, takut orang berdosa nanti. Sebab dia nanti dia keji tabligh, dia cakap apa pasal tabligh, buruk tabligh benar. Dia sedang memburukkan satu sunnah Nabi. Sebab Nabi buat kerja tabligh. Ilmu tinggi pun kalau tak buat kerja tabligh tak komplit. Sebab dia sunnah. Dan Nabi buat usaha ni, buat usaha dakwah ni, tidak usaha untuk benakan iman. Bila iman dah ada mantap, seperti mana Pak Dedi beritahu itu, bila iman dah mantap dalam diri kita, jadi mudah kita nak datang pada agama. Mudah kita nak datang pada semayang, pada zikir, pada baca Quran. Kalau iman lemah, Allah, ini beritahulah. Sebab tu kita penting kena buat usaha iman. Pertama dan selamanya kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Perhimpunan kita pada malam ini, kita rasa kita susun dalam masa yang sangat singkat, tetapi Allah yang Maha Kuasa telah mengumpulkan kita.
Dan kita semua yakin Nabi beritahu tidak berlaku satu benda dalam dunia ini melainkan Allah dah tulis benda tu 50,000 tahun sebelum ianya berlaku. Jadi di antara takdir Allah yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz, kita pada malam ini bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertemuan dan perpisahan itu tak akan jadi pertemuan dan perpisahan kerana Allah kalau tidak ada menyebut di dalamnya tentang Allah. Dan kita tengok, Masya Allah, Allah ni bukan sekadar Tuhan, tetapi Allah lah juga pengubat jiwa hamba-hambanya. Masya Allah. Istimewanya hati manusia ni, kata ulama, walaupun dalam dunia ni banyak tempat-tempat yang hebat, yang mulia di sisi Allah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, tetapi Allah telah buat keputusan untuk jadikan hati manusia ni satu tempat untuk Allah letakkan kalimah yang paling agung, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kalimah inilah terkandung di dalamnya segala kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, ketinggian, kejayaan, kesuksesan yang manusia semua cari. Allah simpulkan dalam kalimah la ilaha illallah. Dan tak akan ada kejayaan di luar kalimah la ilaha illallah. Benda mudah saja. Pelajaran pertama orang keluar 3 hari, dia akan dengar iklan pada malam pertama kejayaan manusia dalam agama Allah Ta'ala. Bagaimana dia mentaati perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW. Kerana selama ini nak mencari takrif kejayaan pun manusia berbeza-beza, tak dapat satu takrif yang tepat. Dan ternyata Allah dan Rasul yang bagi takrif yang paling tepat sekali untuk menceritakan tentang makna kejayaan. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dia berjaya dengan kejayaan yang besar. Golongan yang mendapat nikmat. Rupanya golongan yang paling nikmat dalam dunia ni bukanlah jutawan, bukanlah bilionaire, bukanlah triliunaire, bukanlah orang yang ada kapal besar, kapal mewah, kapal bersiaran. Bukan itu orang yang paling nikmat hidup. Orang yang paling nikmat hidup ni orang yang paling banyak susah kerana agama, paling banyak letih kerana agama, paling banyak sakit kerana agama. Kan? Tetapi cuba kita dengar hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu imra'atan." Semoga Allah mencahayakan wajah seseorang di kalangan umat aku, sami'a maqalati, yang mendengar daripada aku ucapan aku, mendengar daripada aku wasiat daripada aku, pesanan daripada aku. Wa wa'aha, dia cuba faham apa yang Nabi sampaikan. Wa addaha kama sami'aha, dan dia menyampaikan pada orang sebiji macam mana apa yang dia dengar. Hari ini kita banyak orang Islam dengar daripada Nabi macam-macam, tetapi kita tidak menyampaikan. Tetapi Nabi SAW mendoakan semoga Allah mencahayakan wajah orang yang menyampaikan, mentablighkan agama ini kepada orang yang belum dapat agama. Kata Nabi, kadang-kala farubba muballighin aw amin sami'in, kadang-kala kita sampaikan agama ni pada orang, kadang-kala dia lebih faham agama daripada kita. Contohnya artis-artis, Masya Allah. Kita sampaikan agama, kita sampaikan dakwah ni pada artis-artis, Masya Allah. Kadang-kala kami pula ustaz-ustaz dengar artis bercakap, kadang-kala lebih kepahaman dia lebih faham tinggi daripada kita. Percakapan dia lebih hikmah daripada apa yang kita nak sampaikan. Kenapa? Agama ni kadang-kala kita tak tahu orang yang kita sampaikan itu mungkin Allah bagi dia kepandaian, kebijaksanaan, kelebihan. Sebab itu Nabi SAW dalam berdakwah tak pernah memperkecilkan siapa-siapa di kalangan umat dia. Nabi kata, "An-nasu ma'adinun kama'adini dhahab al-fiddah." Umat aku seperti lombong emas dan perak. 2 kualiti saja umat aku. Khiyaruhum fil jahiliyah, orang yang terbaik di zaman jahiliyah. Khiyaruhum fil Islam, bila dia dapat hidayah, dibaiki diri dia, dia akan jadi orang yang lebih baik dalam Islam. Idza faqu, bila dia mendapat kefahaman agama. Jadi kita keluar 3 hari ni, apa beza dia dengan belajar agama? Kita akan dapat satu nikmat, itu faham agama, al-fiqhu fid din, tafaqquh fid din. Ini kefahaman agama ni kita tak akan dapat di dalam bilik darjah. Kenapa kita tak dapat kefahaman agama dalam bilik darjah? Sahabat Nabi belajar untuk faham agama di medan-medan perjuangan. Sebab itu ulama kata sahabat Nabi tak tulis sejarah Islam ni dengan pen, dengan dakwat. Ditulis sejarah Islam dengan tapak kaki mereka sendiri, dengan darah yang mengalir daripada tubuh badan mereka sendiri. Dan kubur-kubur mereka lah sebagai saksi, yang sampai hari ini kita pun tak akan mampu nak menandingi kehebatan, kemuliaan para sahabat. Tetapi sekurang-kurangnya di akhir zaman, Nabi berjanji, dalam Al-Quran Allah berjanji,
orang yang ikut jejak langkah para sahabat bi ihsan dengan terbaik, radhiyallahu anhum wardu'an, Allah juga redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita berazam insya-Allah untuk sama-sama kita baiki diri kita, istiqamah, mudah-mudahan Allah bagi kefahaman kepada kita, bukan sekadar untuk diri kita. Kita nak bawa kefahaman ini kepada anak cucu kita sehingga Allah Taala kekalkan agama ini dalam seluruh keturunan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sila. Baik. Ada lagu kah? Kau yang bernama Suri sudah tukar liriknya Pak. Lalu boleh baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Syukur kepada Allah SWT. Ini hari masya-Allah hebat Allah. Saya pun sebenarnya tak sangka pula majlis malam ni macam ni punya hebat. Walaupun sikit orangnya, bilangannya, tapi saya pasti ni beribu-ribu malaikat ada ni, masya-Allah. Orang-orang hebat ada. Lebih lagi dengan kita menerima kunjungan hebat daripada Maulana dari Sulaiman kita, masya-Allah. Dan saya juga berbesar hati malam ni, tak sangka ada Maulana Hemi sekali. Sebab Maulana tadi katanya daripada Penang kan, Maulana turun juga daripada Penang, masya-Allah. Ni manusia-manusia yang hebat dalam korban-korban atas jalan agama ni, masya-Allah. Belong semua dan semua ada semua, abang SPI semualah, Syafiq, Ijin, Ali, Spedisi ada yang ada di ASM, masya-Allah, hebat Allah. Satu perkara yang pernah menyentuh hati saya apabila saya sembang dengan Maulana kata, Abang Zul, iman ni bila dia mula-mula akan mula rasa masuk dalam hati kita apabila kita belajar cuba lepaskan dunia. Oh, okey. Jangan resah untuk lepaskan dunia. Jadi masa tu masya-Allah, sebab saya tengok orang dalam buat usaha agama ni, sebenarnya kehidupan kita nyata pasti di dalam penjanaan Allah SWT semata-mata. Sejak saya hijrah juga dalam tempoh 8 tahun yang kita dah hijrah, tak ada lagi kita sign kontrak dengan mana-mana syarikat rakaman, syarikat penerbitan filem ataupun penerbitan lagu semua. Sampai ke ini hari kita masih lagi makan nasi. Hebat Allah, Allah lah jaga semua. Jadi tak ada apa lagi lah tujuan dan kirasuan kita. Sayang kalau kita salah tentang fikir ni, mana kita mau letak tentang fikir. Masya Allah. Jadi sekarang hari kan, bila saya dengar benda tu, fikir nak letak tentang dunia ataupun fikir tentang akhirat, ini yang kita nak istiqamah sampai mati. Lagi dan lagi kita keluar lagi azam, insyaAllah. Saya azam insyaAllah keluar lagi dan lagi di jalan agama Allah, insyaAllah. Illallah, insyaAllah. Bersama rindumu aku tak mahu berpisah. Bawalah aku bersama harummu kekal selama-lamanya. Bawalah aku bersama rindumu aku tak mahu berpisah. Bawalah aku bersama harummu kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Kita habis majlis malam ni, majlis santai dengan jemaah tabligh kan. Sabar-sabar kita. Macam mana Wah? Okey Wah. Punya Seremoni tak ada. seremoni tak ada. Bateri habis. Okey. Ni hebatlah. Menganjur. Macam harus diberi kredit sebab selalu orang tu datang. Yang ni dia dijemput. Tak boleh. Lepas tu happy. Masya-Allah. Saya kagum ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak macam baik untuk kita buat seterusnya. Okey. Sebulan sekali ke sebulan 2 kali. Saya sample macam ni lah kan. Yang santai. Kecil macam ni. Dalam 34 orang kan. Nanti dia okey kau. Idola. Cik. Nak tiru dia. Okey. Tapi dia kena ada sekali. Siapa? Ada? Kena ada sekali. Okey dah. Okey. Nanti komen kat bawah. And then like, share semua. Dan jangan lupa untuk subscribe juga. Okey. Kita jumpa lagi dalam video akan datang dalam YouTube channel Mawi World TV. World TV. Ciao.